أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فنوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Majlis, yang saya hormati dan saya kasihi Tuan Pengerusi, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Jawatankuasa Surau Kampung Parit Haji Sidik, para asatizah yang turut hadir, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, adik kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertamanya tuan-tuan, ibu-ibu, sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia tuan-tuan dapat lagi kita berkumpul bersama di surau ini. Saya rasa saya semak tadi dekat laptop saya ni, tahun terakhir saya berada di surau ini adalah pada tahun 2019 dalam program sambutan awal tahun, awal Muharram. Tuan-tuan ingat lagi tak saya? Ingat lagi tak apa lah. Maklum berapa tahun 4 tahun lebih lah. 4 tahun lebih. Alhamdulillah. Sekali lagi dapat kita berjumpa malam ni, dan surau ni pun bukanlah asing bagi saya. Saya kerap jumpa ni orang yang dekat sini ni ramai. Dekat berbagai-bagai tempat. Orang kampung ni memang suka pergi kuliah. Mana-mana tempat ada je muka dia kan. Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi malam ni saya minta yang kat belakang tu ke depan sikit lah. Kesian yang belakang tu. Kita masih ada ruang lagi, boleh masuk 10 orang lagi ni ke depan sikit. Jadi supaya yang kawan-kawan kat belakang tu boleh masuk lagi ke dalam sikit kan, dan dapat memaksimumkan penggunaan kita pada malam ni dengan kita tayangkan LCD projector. Moga-moga dapat memberikan lebih lagi kefahaman kepada kita semua, insya-Allah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, malam ni sebelum kita bermula lebih jauh lagi tuan-tuan, kita nak bawa kepada satu hadis Nabi SAW yang Nabi sebutkan tentang siapakah dia orang yang kedekut. Kalau kita orang kedekut ni maksudnya lokek lah. Piramli pun sering menyebutkan dalam filem tentang orang yang kedekut ni, banyak digambarkan dalam filem-filem beliau. Di antara satu filem yang disebutkan seorang pelakonnya tu dipanggil namanya Haji Bakhil bin Haji Kedekut. Memang kedekut sungguh lah tuan-tuan. Haji Bakhil, Haji Kedekut. Tapi itu kefahaman kita. Maksudnya orang kedekut ni yang lokek nak bagi duit kat kita. Kasih kita je kena belanja kan. Tapi kata Nabi SAW, Al-Bakhil, siapakah Al-Bakhil itu? Man zukirtu indahu walam yusalli alaih. Orang yang bakhil itu, orang yang kedekut itu adalah orang yang ketika mana dia mendengar nama aku disebut, dia tidak mahu untuk berselawat kepada aku sallallahu alaihi wasallam. Tentang perkara yang penting sangat untuk kita peringatkan, kerana selepas ini tentulah banyak kali kita akan mengulang nama Nabi Muhammad dalam ceramah kita, kerana malam ini kita akan menceritakan tentang bagaimana untuk kita belajar daripada kehidupan Nabi Muhammad SAW untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Tuan-tuan, jadi sebelum kita pergi lebih jauh, malam ni saya nak bawa tuan-tuan ke Masjid Nabi. Ramai kat sini kot yang dah pergi Masjid Nabi ni kan. Saya dah lama tuan-tuan tak pergi Masjid Nabi ni. Kalau sebelum ni boleh kata setiap tahun tu 2-3 kali bawa jemaah, tapi ni dah masuk tahun ketiga saya tak pergi tuan-tuan. Kerana saya dikurniakan dengan rezeki anak kembar tuan-tuan, jadi tak sanggup, tak kesian nak tinggal orang rumah tuan-tuan.
Anak kembar dia tengah 2 tahun dia tengah lasak tuan-tuan kalau kita tinggal tu kesian pula. Jadi kalau siapa-siapa yang pernah pergi Masjid Nabawi, dia kalau pergi dekat depan masjid tuan-tuan dia akan dapati di situ ada apa nama ni, ada satu ruangan yang mana di ruangan ini tuan-tuan, di ruangan ini ada tulisan khat di atas tu khat ayat Quran, dan di bawah ni tuan-tuan akan tengok ada bulatan. Jumlah bulatan ini ada 201 bulatan. Dalam bulatan ini tertulis sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Maknanya satu kotak ni, kotak di sebelah bulatan ini menunjukkan kepada sesuatu yang menunjukkan kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya apa yang terkandung dalam kotak-kotak ini adalah nama-nama bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi yang dituliskan di dinding Masjid Nabawi keseluruhannya ada 201 nama. Okey, kita tahu nama Nabi ni banyak, tuan-tuan dan disebutkan tentang kenapa nama Nabi ni banyak, kerana itu menunjukkan kepada kemuliaan seseorang. Orang yang ada nama banyak, gelaran yang banyak, itu menunjukkan kepada apa? Kepada kemuliaan yang dia ada. Kalau kita dekat tempat kita ni, siapa yang ada depan tu panjang, sebelum sebut nama dia tu macam-macam kena sebut. Tan Sri, Datuk Seri, kan? Apa lagi? Tuan Guru, Tuan Haji. Itu maknanya apa tu? Semua tu depan tu. Semua tu maknanya pujian-pujian untuk dia, satu gelaran menunjukkan kepada dia orang yang mulia di tempat dia. Betul? Jadi nama Nabi ni ada 201. Tuan-tuan kalau tuan-tuan boleh tengok, saya ada video ni tapi saya tak tayanglah kat surau ni. Tuan-tuan boleh buka dekat YouTube, cari nasyid 201 nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu telah dinyanyikan oleh sahabat saya namanya Ustaz Muhammad Al-Amin, Muhammad Abdullah Al-Amin. Tuan-tuan, dan dalam video tersebut disebutkan nama-nama Nabi itu dan dibagi terjemahannya. Saya syorkan tuan balik ni buka untuk kita mengenali lebih banyak lagi nama Nabi dan apakah gelaran-gelaran yang diberikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cuma malam ni tuan-tuan saya nak bawa tuan-tuan kepada 5 nama aja. 5 nama ni kalau balik ni hafal 5 ni pun cukup baguslah. Dapat hafal 5 nama Nabi ni pun alhamdulillah, dapat 5 daripada 201 nama. Okey. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Kata Nabi SAW, li khamsatu asma. Bagi aku itu ada 5 nama. Dalam hadis yang lain disebutkan lagi tentang nama-nama yang lain. Cuma dalam hadis ini fokusnya kepada 5 nama. Ana Muhammad wa Ahmad. Nama aku Ahmad, Muhammad wa Ahmad. Jadi Muhammad wa Ahmad ini adalah nama yang paling glamour. Paling glamour. Dekat surau ni kalau saya kira seorang-seorang ni, mau separuh dalam surau ni namanya Muhammad ataupun Ahmad. Maknanya nama yang paling glamour tersebar di seluruh dunia, tuan-tuan. Dan nama ini sudah ada beratus tahun sebelum Nabi kita dilahirkan. Sebagai contohnya disebutkan dalam Al-Quran ketika mana zaman Nabi nak tukar. Oh, luar tak dengar. Oh, nak tukar. Pakai juga, okey. Boleh? Okey. Jadi sebagai contohnya tuan-tuan, nama Nabi kita ni Muhammad wa Ahmad, ini di antara nama yang paling rare. Rare pasal apa? Pasal dia sudah ada lebih kurang 600 ataupun 700 tahun sebelum Nabi kita dilahirkan. Tukar. Pakai dulu. Okey, baik. Jadi sebelum Nabi kita, mungkin dia dekat sangat ni. Dia dekat sangat. Okey. Jadi 500 tahun hingga 600 tahun sebelum Nabi kita dilahirkan, nama ini telah ada. Ini seperti mana disebutkan dalam Al-Quran, bagaimana Nabi Isa AS memberitahu kepada para pengikutnya, inni mubashshirun birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Al-Quran menyebutkan bahawa Nabi Isa pernah berkata kepada kaumnya Bani Israel, aku ini datang untuk memberikan satu berita gembira kepada kamu. Kepada siapa? Golongan Bani Israel. Tentang akan datang seorang Rasul sebagai Rasul yang menjadi penutup kepada segala Rasul. Dan dia ini akan datang selepas aku. Dan namanya Ahmad. Ismuhu Ahmad. Okay, jadi Ahmad dengan Muhammad ni sama makna. Yang terpuji. Maknanya nama Ahmad Muhammad ni dah lama ada. 600 tahun
Tuan-tuan, 700 tahun telah ada dalam kitab-kitab Bani Israel. Tetapi yang rare, yang peliknya, tidak ada seorang pun yang mengambil nama Ahmad dan Muhammad menjadi nama. Ini kan pelik kan? Kalau kita nama sedap-sedap ni orang ambil dah jadi nama. Tapi kenapa tuan-tuan, dalam 600 tahun itu tak ada seorang pun yang mengambil nama itu sebagai nama anaknya, kerana Allah Ta'ala menjaga nama itu khusus untuk kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad adalah orang pertama yang dinamakan dengan nama Muhammad. Dalam orang Arab, kalangan orang Arab pun tak ada. Pelik tu. Orang Arab semenjak zaman Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, tidak ada seorang pun, walaupun mereka ni semua bahasanya hebat-hebat, nama Muhammad ni sedap, tapi tak ada seorang pun yang mengambil perkataan itu sebagai nama, kerana Allah Ta'ala menyimpan nama itu khusus untuk kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Kemudian tuan-tuan, nama yang ketiga, wa anal mahi. Aku adalah Al-Mahi. Ini nama Al-Mahi. Nama cantik ni. Kalau ada ibu-ibu yang nak simpan nama ni, boleh. Kan ada mungkin spare lagi 2-3 orang anak. Boleh lah kan? Abang-abang yang muda-muda ramai ni boleh simpan ni. Kan tak ada lagi kat sini rasanya nama Mahi kampung ni, betul? Tapi saya risau tahun depan ramai pula nama ni. Sebab setiap bulan saya promote, tahun depan Batu Pahat Jabatan Pendaftaran, nama paling famous Mahi pula. Tentu-tentu sama pula namanya. Tapi tak apa, sama pun tak apa, kerana ini nama Nabi SAW. Apakah makna Mahi? Allazi yamhullahu biyal kufar. Al-Mahi ini adalah nama yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi SAW. Kenapa? Kerana dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad memadam segala macam kekufuran yang berada di Jaziratul Arab. Tuan-tuan, apakah agama yang dianuti orang-orang Arab Jaziratul Arab ni? Apa agama yang sebelum Nabi datang yang tersebar? Ada dua agama. Satu agama Hanif, agama Nabi Ibrahim. Dan agama Nabi Ibrahim ni sudah mula dilupakan. Dari segi amalan-amalannya itu sudah mula dilupakan, pasal dah terlalu jauh. Dengan Nabi Ibrahim itu sudah terlalu jauh. Tak ada Nabi dah. Nabi Ismail terakhir, lepas tu tak ada Nabi lagi dah. Beratus tahun tak ada Nabi. Tapi mereka tahu ada agama menyembah Tuhan. Dan perkataan Allah ini sudah tersebar di kalangan mereka. Mereka tahu ada Tuhan nama Allah, tapi tak tahu bagaimana untuk menyembah Tuhan ini. Okey. Jadi satu peristiwa berlaku di Jaziratul Arab. Bagaimana daripada agama Hanif mereka boleh menyembah berhala. Ini berlaku dalam Allahumma salli ala Muhammad, pada zaman, kalau tak silap saya, dalam 400 tahun ataupun 300 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada seorang lelaki ni tuan-tuan, namanya pun lupa pula orang ni tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Dia ni golongan kaum Al-Khuza'i. Di Mekah ada dua keturunan yang besar. Satu golongan Jurhum. Jurhum ni adalah asal daripada Yaman. Jurhum ni adalah bangsa pertama, kaum pertama yang menemani Nabi Ismail dan ibunya menetap di mana? Di Jaziratul Arab atau di Mekah. Kemudian datang golongan Khuza'ah daripada luar. Golongan Khuza'ah ni datang, tuan-tuan, dan akhirnya dia pula yang memerintah Mekah selama berlaku peperangan. Dan peperangan itu menyebabkan golongan Jurhum tadi ni, yang mana Nabi Ismail akhirnya berkahwin dengan anak golongan Jurhum, tuan-tuan, dikalahkan oleh orang Khuza'ah. Golongan Khuza'ah ni ada satu pembesar dia. Pembesar ni tuan-tuan, yang mana dia ni orang yang sangat hebat, kaya raya, dan dia pemurah. Setiap kali datang musim haji, musim haji ni zaman Nabi Ibrahim dah ada musim haji, dia ni akan buat korban, maksudnya apa? Bagi makan lebih kurang 10,000 ekor unta, dan memberikan pakaian percuma sebanyak 10,000 pakaian kepada orang yang datang Mekah untuk buat haji. Maknanya dia ni orang kaya dan baik. Tapi bila dia keluar daripada Jaziratul Arab, pergi ke Yaman, pergi ke Syria, ke Syam, tuan-tuan, dia lihat di Syam ini ada satu perangai pelik di sana, iaitu mereka ni menyembah berhala. Berhala ni apa? Patung. Jadi dia tanya kepada orang-orang di Syam, kenapa kamu sembah patung? Dia kata, kami sembah patung kenapa? Menjadi perantara kepada Tuhan. Kami nak minta hujan, kami minta kepada patung ni supaya patung ni sampai kepada Tuhan. Dan dia kata, wah, ni bagus ni kalau bawa balik pergi Mekah ni. Dia bawa balik pergi Mekah, tuan-tuan, minta hadiah daripada orang Syam, minta bawa balik, dan akhirnya dia kopi banyak dekat Mekah. Jadi satu bisnes perniagaan yang menguntungkan. Pasal dia businessman, tuan-tuan. Akhirnya apa? Jual patung dan minta orang sembah patung.
Dan di antara patung yang paling besar pada waktu itu adalah patung yang mana menyerupai orang sebenar, yang dipanggil Isaf dan Nailah. Dah dengar? Patung Isaf Nailah ni nama orang. Patung ini asalnya memang orang, tapi dengan sebab dibuat maksiat dalam Kaabah, dia ni bercinta, Isaf ni lelaki, Nailah ni perempuan, bercinta dan akhirnya berzina dalam Kaabah, disumpah menjadi batu. Dan pada zaman golongan Jurhum melihat perkara itu, mereka ambil patung ini, letak dekat Bukit Safa dan Marwah. Safa, patung Isaf, Nailah dekat Marwah. Supaya apa? Menjadi peringatan, supaya jangan lagi dibuat perkara terkutuk seperti itu di tempat yang suci ini. Tapi zaman tadi ni, bila orang dah bawa balik ke Mekah ni, sembah patung, patung Isaf Nailah ni dibawa pergi mana? Dibawa pergi depan Kaabah. Akhirnya orang nak buat tawaf, dia pergi sapu benda ni, sapu patung, sapu patung Nailah, sapu patung Isaf. Macam kita hari ni sapu apa? Kalau kita tahu kita sapu apa? Kenapa angkat tangan tu? Pasal kita angkat tangan. Sebenarnya kita menyapu tu, kita menyapu dua. Satu rukun Yamani, satu lagi rukun Hajar Aswad, kan? Tapi zaman sebelum tu mereka sentuh patung apa? Patung Isaf dan Nailah. Ni sampai begitu teruk sekali. Dan akhirnya mereka bina lagi banyak lagi patung-patung besar, di antaranya Uzza dan banyak lagi patung-patung lain, tuan-tuan. Tetapi akhirnya semua patung ini, bila Nabi SAW berjaya membuka kota Mekah dalam Fathu Mekah, semua patung ini akhirnya dihapuskan dan dimusnahkan. Maka sebab itu Nabi SAW dipanggil Al-Mahi, yang mana dengan kedatangan Nabi memusnahkan semua berhala-berhala yang disembah oleh orang Arab pada waktu itu. Dan sampai sekarang, tuan-tuan, tidak ada lagi dah patung-patung yang disembah di Jaziratul Arab. Okey, baik. Wa anal hashir, yang keempat, wa anal hashir. Tuan-tuan, hashir ni maknanya apa? Hashir, nama pun sedap juga ni. Ada sini nama hashir? Tak ada. Tak ada hashir. Nama ni sedap tapi tak ada orang nak ambil. Mungkin tak perasan agaknya. Tuan-tuan tak boleh ambil. Ini nama anak akan datang ni. Al-hashir alladhi yukhsharun nasu ala qadami. Hashir maknanya dia adalah orang yang pertama yang akan dibangkitkan nanti di hari akhirat. Bila berlaku hari kiamat, semua manusia akan dimatikan dan akan dibangkitkan semula. Manusia pertama yang akan dibangkitkan adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini di antara permintaan Nabi kita sendiri. Nabi minta supaya Nabi akan dibangkitkan terlebih dahulu sebelum umatnya dibangkitkan. Sebab apa tu? Sebab apa Nabi minta macam itu? Nabi bangkit dulu sebelum umatnya dibangkitkan di hari akhirat. Dia macam ginilah. Contoh kalau bayi baru lahir, bayang bayi lahir maknya tak ada, apa jadi? Huru hara kan baby tu kan? Macam gitulah. Nabi tak mau huru hara kepada umat dia dalam keadaan Nabi tak ada pada waktu itu. Punyalah sayang Nabi ni pada kita, sampai minta bangkit pun minta bangkit pertama supaya umatnya nanti tak akan tercari-cari siapa yang dia nak minta pertolongan. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita adalah Nabi yang pertama dibangkitkan. Dan Nabi adalah akan menjadi penghulu sekalian manusia nanti di hari akhirat. Dan tentang kubur yang kedua yang akan dibangkitkan, kubur sebelah Nabi lah. Siapa tu sebelah Nabi? Ada 3 kubur. 2 sudah terisi, 1 belum terisi. Yang dah terisi ni kubur Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebelahnya Sayyidina Umar. Asal kubur ni tanah siapa? Tanah Siti Aisyah. Maksudnya itu rumah Rasulullah bersama dengan Siti Aisyah. Tapi macam mana Sayyidina Umar boleh dikubumikan di situ, sedangkan Sayyidina Umar tak ada hubungan apa-apa dengan Siti Aisyah. Yang waktu Nabi wafat, Sayyidina Aisyah masih duduk di rumah itu. Waktu Sayyidina Abu Bakar wafat, ditanam di situ, Siti Aisyah juga masih duduk di situ lagi, dalam rumah yang sama, tuan-tuan. Rumah sekarang yang kita ziarah makam Nabi ni. Tapi Sayyidina Umar minta izin, wahai Aisyah, boleh tak? Ngending lah orang kata, boleh tak nanti kalau aku mati, aku nak minta tanam sebelah makam Nabi. Sayyidina Aisyah rasa berat nak bagi. Pasal apa? Aku nak kat situ, pasal aku isteri Nabi. Tapi tuan-tuan, akhirnya Sayyidina Aisyah bagi. Kerana Sayyidina Umar bersungguh-sungguh, dan Sayyidina Umar menjadikan dalam setiap harinya membaca satu doa. Doa ni ada 2 permintaan. Permintaannya tuan-tuan apa dia? Ya Allah, matikanlah aku dengan mati syahid, dan matikanlah aku di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya minta mati di Madinah. 2 doa ni diamalkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Satu telah dijamin oleh Rasulullah. Mati apa tu? Mati yang mana satu? Mati kat Madinah ke mati syahid? Yang dijamin oleh Nabi.
waktu Nabi hidup telah dijamin oleh Nabi SAW, wahai Umar, engkau akan mati syahid. Nanti saya akan sebutkan sebuah kisah bagaimana Sayyidina Umar mengetahui bahawa dia akan mati syahid. Okey, dan mati di Madinah ni belum confirm. Sebab tu tuan-tuan dia selalu minta pasal apa? Takut mati di luar Madinah. Kerana Nabi SAW pernah menyebut dalam sebuah hadis, barang siapa yang boleh mati di Madinah, boleh memilih untuk mati di Madinah, falyaf'al, maka buatlah. Maknanya usahakanlah supaya boleh mati dekat Madinah. Kenapa? Kerana barang siapa yang mati di Madinah, aku akan memberikan syafaat kepadanya. Sebab tu Sayyidina Umar nak sangat dan berdoa setiap hari, bahkan meminta izin kepada Siti Aisyah supaya dapat dikebumikan bersebelahan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ini tuan-tuan doa Nabi Sayyidina Umar. Saya nak tanya kat sini lah malam ni, ada tak sini yang nak mati dekat Madinah? Angkat tangan, saya nak aminkan. Ada? Sini. Macam tak nak mati semua ni. Tak ada. Yang tak nak ni mungkin minggu depan nak pergi umrah ke ni? Tak nak, tuan-tuan. Tak nak betul ni. Ya Allah. Pengerusi saya kena ceramah panjang lagi ni maknanya. Kalau dah semua angkat tangan nak mati ni, saya boleh ceramah pendek je mana ni. Sebab tak ingat mati ni, kena ceramah panjang sikit lah. Syahid. Tak nak, tuan-tuan. Sebab kalau nak, kena minta doa. Ada orang kata, ibu-ibu kata, nanti susah Ustaz kalau mati kat sana, anak-anak nak ziarah susah. Dia ingat kalau mati kat Parit Sidik, anak-anak ziarah setiap hari. Ada sini yang ziarah kubur mak yang ada setiap hari. Seminggu pertama je, lepas tu lupa dah. Kalau seminggu sekali tu pun nasib baik lah. Kalau duduk kampung, kan balik sembahyang Jumaat, singgah kubur. Itu setahun sekali pun nasib-nasib. Kalau rayanya belah dia, kalau raya belah bertua, memang tak ziarah kubur bapak dia tahun tu. Jadi kalau kita mati dekat Madinah, kata Nabi dapat syafaat ni, waktu kita mati tu belum dibangkitkan hari kiamat pun dah dapat syafaat. Apa syafaatnya? Setiap orang yang datang menziarahi Nabi Muhammad SAW akan memberikan salam kepada kita dan doa kepada kita yang mati dekat Madinah. Setiap hari beberapa orang, tuan-tuan. Beberapa orang. Ratusan ribu orang sentiasa datang dan pergi menziarahi Nabi SAW, dan setiap itulah mereka akan mendoakan orang-orang yang mati di Madinah. Dan orang yang mati di Madinah, terutama di perkuburan Baqi' dan sekitar Madinah, adalah perkuburan pertama dalam dunia yang akan dibangkitkan selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kubur Parit Sidik saya tak tahulah yang keberapa. Lambatlah, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan nak cepat tak? Nak cepat? Saya tanya sekali lagi ni. Tanya sekali lagi sebab saya nak aminkan. Tapi kalau tuan-tuan tak nak pun, tuan-tuan akan mati juga. Semua nak salib. Semua akan mati juga. Cuma tuan-tuan boleh pilih mati yang baik, iaitu mati di Madinah. Ada satu kurang kampung sebelah kampung saya, tukang driver tuan-tuan, pergi umrah, mati dekat sana. Saya cemburu betul lah orang ni. Ini bukan orang sembarang-sembarang ni. Bukan orang yang biasa-biasa. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala pilih akhir kematian itu waktu melaksanakan ziarah umrah, ziarah Nabi SAW. Waktu itu dia mati dan dimakamkan di perkuburan terbaik di dunia, iaitu perkuburan Baqi' Al-Gharqad, yang menghimpunkan lebih 10,000 orang sahabat Nabi Muhammad SAW. Saya tanya kat sini, siapa yang nak mati dekat Madinah? Semua. Ya Allah, amin. Kalau dah macam ni angkat tangan semua, maknanya dah nak mati. Saya senang sikit, ceramahnya boleh pendek je. Sebab masalahnya kalau ustaz ceramah panjang-panjang, jemaah tak ingat mati, tak jadi apa, tuan-tuan. Tapi kalau ceramahnya sikit tapi jemaah ingat mati, dia balik ni insya-Allah dia boleh buat banyak kebaikan. Yang dekat luar sana tu yang pasal apa masalah banyak tu, pasal semua tak ingat nak mati. Betul tak? Bila tak ingat nak mati, dia ingat mati lama lagi, boleh taubat lama lagi, tak apa. Sedangkan malam ni pun boleh kita mati. Pergi makan kambing, seminggu ni asyik kambing ni, darah tinggi naik, mati. Boleh kan? Boleh jadi, tuan-tuan. Boleh jadi. Tapi tuan-tuan, kita yakin, kita minta doa. Nak mati baik ni memang kena minta doa. Kan? Kita doa apa selepas sembahyang? Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Ini doa ni, setan kalau dengar tepuk dahi tu. Setan cukup tak suka dengan doa ni. Pasal bekerja setan setiap hari menyesatkan kita, betul? Kerja setan setiap hari nak menyesatkan kita supaya akhirnya kita akan mati dalam keadaan kekufuran. Tapi bila kita doa tu, dia rasa
celaka itu, celaka sungguh dia. Kenapa? Kerana ada orang yang berdoa minta mati dalam keadaan mati yang baik. Tuan-tuan jangan doa minta doa mati baik ni. Dan mintalah doa kalau nak mati dekat Madinah, minta doa itu setiap hari, moga-moga Allah kurniakan dengan kematian yang baik tadi dan dikebumikan berhampiran dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu al-hashir. Baik, yang kelima tuan-tuan. Nanti kita sebelum sembahyang kita azan tuan-tuan. Saya langgar dulu waktu solat ni kerana azan ni tuan-tuan dia bukan milik awal waktu solat. Dia bukan hanya milik solat berjamaah. Azan ini adalah milik siapa? Milik solat fardu. Tuan-tuan sembahyang fardu bersendirian pun tuan-tuan sunat untuk melaungkan azan. Lebih-lebih lagi nanti kita akan melaksanakan secara berjamaah tuan-tuan. Maka nanti sebelum kita sembahyang azan dalam, kemudian iqamah dan terus melaksanakan solat insya-Allah. Satu lagi kelebihan tuan-tuan, kelebihan azan ni. Tuan-tuan kelebihan azan, sebab dah cerita pasal azan ni, saya potong sikit tuan-tuan Sebab dah cerita pasal azan, saya nak bagi tahu tuan-tuan betapa pentingnya azan ni kita laungkan pada setiap waktu solat ni. Walaupun kita sembahyang bersendirian di rumah, kita sunat melaungkan azan. Kenapa tuan-tuan? Kerana Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis, "Iza sami'tumul muazzin faqulu misla ma yaqul." Kalau kamu mendengar muazzin melaungkan azan, hendaklah kamu menjawab seperti mana azan yang dilaungkan itu. Jadi kalau muazzin sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab samalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, sama juga. Tapi bila sebut nanti hayya 'alas salah, nak jawab benda yang sama ke? Apa jawapannya? La haula wala quwwata illa billah. Tapi tuan-tuan mungkin ada yang jawab sama. Sebab dia baca hadis ni kata jawab benda yang sama. Apa dia jawab? Bila Pak Bilal panggil hayya 'alas solah, daripada rumah dia jawab apa? Hayya 'alas solah. Dia pun manggil pula Pak Bilal datang rumah dia, sembahyang kat rumah dia. Hak tu yang tak sampai masjid. Mungkin tak sampai surah, pasal apa? Salah jawab. Tapi kita jawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Pasal apa? Pasal kita ni tuan-tuan, walaupun ada kekuatan, sehat tubuh badan, tapi kadang-kadang berat untuk kita sampai ke masjid surau. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala tak bagi kekuatan yang boleh kita sampai ke surau. Sebab apa? Sebab waktu azan dilaungkan, kita tak jawab la haula wala quwwata illa billah. Hanya dengan kekuasaan Allah sahajalah yang boleh menjadikan kita ni sampai ke masjid surau, walaupun kita ni orang yang cacat, walaupun kita berkerusi roda, tapi dengan sebab Allah bagi kita kekuatan, maka kita akan sampai ke masjid surau. Betul? Malam ni semuanya dapat kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sampai ke masjid surau. InsyaAllah, moga-moga dapat berkekalan dan berterusan insyaAllah. Baik. Baik, amalan yang pertama selepas azan, ini kita kena faham. Summa sallu alai, kemudian berselawatlah kepada aku. Maknanya amalan pertama selepas azan adalah berselawat kepada Nabi. Macam mana selawat? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat kepada Nabi. Kemudian fa innahu min man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashran. Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, Allah Ta'ala akan berselawat kepadanya 10 kali. Maknanya apa? Allah Ta'ala akan menurunkan 10 rahmat kepada kita kerana kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Amalan yang kedua, yang ini yang lebih penting. Tuan-tuan, apa dia? Summa sallallahu liyal wasilah. Kemudian mintakanlah doa. Berdoalah kepada Allah agar aku mendapat al-wasilah. Nabi minta kita doakan Nabi supaya mendapat al-wasilah. Al-wasilah ni apa tuan-tuan? Inilah di antara perkara yang paling penting lepas solat. Yang Nabi anjurkan kita jangan lupa doakan aku dapat wasilah, doakan aku dapat wasilah. Kenapa? Fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li'abdin min ibadillah. Kedudukan itu adalah kedudukan paling tinggi dalam syurga. Untuk insan yang paling istimewa, hanya akan dapat pada seorang sahaja. Yang lain tak dapat. Tuan-tuan, kalau kita baca hadis ni macam tak logik Pasal apa? Nabi kita adalah kekasih Allah, khairul bashar, sebaik-baik manusia. Nabi puji, Allah Ta'ala puji Nabi dalam Quran begitu banyak, berbanding dengan Nabi-Nabi lain. Takkanlah tuan-tuan, kekasih Allah yang paling utama ini tak dapat tempat yang paling tinggi dalam syurga? Logik tak? Macam tak logik.
Tapi kenapa Nabi suruh kita minta? Ni yang kita kena tahu. Kenapa Nabi suruh kita minta? Engkau minta, kau jangan lupa minta. Kan aku lepas tiap azan minta wasilah, minta wasilah, minta wasilah untuk aku. Sebenarnya bukan untuk Nabi. Bila kita minta wasilah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman sa'alallahu liyal wasilah, halat alaihi syafa'ah." Barang siapa yang berdoa memohon kepada Allah agar aku mendapat wasilah, maka halat alaihi syafa'ah, berhaklah untuknya mendapat syafaat daripada aku, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi nak bukan wasilah tu sebenarnya. Yang Nabi nak dengan doa kita itu, kita layak untuk mendapat syafaat daripada Nabi SAW nanti di negeri akhirat. Itu sebenarnya. Tapi kadang-kadang orang kita tak perasan benda ni. Ya Allah, inilah bentuk kasih sayang Nabi SAW. Yang nampak macam diminta untuk dirinya, tapi sebenarnya itu adalah untuk umatnya Nabi Muhammad SAW keseluruhannya, agar mereka semuanya layak untuk mendapat syafaat daripada Nabi SAW. Kenapa? Kerana al-musyafa'. Nabi ni musyafa'. Musyafa' maksudnya orang yang layak memberikan syafaat. Allah Ta'ala bagi ini, Muhammad, engkau orang yang layak bagi syafaat. Berilah syafaat kepada siapa yang kau kehendaki. Berilah syafaat kepada mereka yang layak untuk mendapat syafaat. Di antara mereka yang layak mendapat syafaat adalah mereka yang mendoakan selepas azan al-wasilah kepada Nabi SAW. Doa yang selalu dibaca kat radio, dekat TV ni. Tuan-tuan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Yang paling penting ni part ni, ati Muhammadanil wasilah. Inilah sebenarnya part yang paling penting dalam doa yang kita sering dengar selepas azan. Tuan-tuan, jangan lupa untuk kita membaca doa ni selepas setiap azan. Sebab tu saya kata apa? Walaupun ustaz buat kuliah, tak azan waktu kuliah, lepas kita selesai kuliah kena azan. Supaya apa? Dapat kita mengamalkan apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Kalau kita nak sembahyang kat rumah pun nanti tak sempat pergi masjid surau, azan supaya kita ada peluang untuk menjawab seruan azan itu, tuan-tuan, dan berdoa kepada Nabi tentang al-wasilah tadi. Okey, baik. Moga-moga dapat diamalkan, insya-Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan, nama yang terakhir ini dah tak sempat nak habis kita punya kuliah ni. Malam ni, tuan-tuan, sebenarnya kampung saya ada maulid juga. Kampung saya tu tadi dah kata, ustaz jangan tak datang malam ni. Aduh, saya cakap insya-Allah nak kita jumpa sebab sana lepas isyak, tuan-tuan. Sini lepas maghrib insya-Allah sempat, tuan-tuan. Baik, saya yang tukang jemput penceramah tu sana. Tiba saya tak ada. Kawan saya kat sana, tuan-tuan. Baik, nama yang kelima bagi Nabi SAW, wa anal aqib. Aqib pun nama yang cantik juga, tuan-tuan. Aqib ni masih apa? Penutup. Nabi penutup, Nabi yang terakhir yang akan dibangkitkan, tuan-tuan. Tidak akan ada Nabi lagi selepas Nabi kita Muhammad SAW. Yang ada datang memang betul, ada disebutkan sebuah hadis menyebutkan tentang akan datang Nabi selepas Nabi Muhammad, iaitu siapa dia? Nabi Isa alaihissalam. Sebab tu kubur yang satu tu, yang sebelah Sayyidina Umar tu masih kosong lagi ni. Ada yang sedang berhajat. Itu payah sikit. Itu dah payah sikit. Kerana para ulama kebanyakan menyebutkan, jumhur ulama menyebutkan itu kubur yang dikhususkan oleh untuk Nabi Isa alaihissalam. Tentu Nabi Isa akan datang nanti untuk membunuh Al-Masih Ad-Dajjal. Hanya Al-Masih yang akan boleh membunuh Al-Masih. Imam Mahdi tak mampu untuk bertarung dengan Al-Masih, tak mampu. Tuan-tuan, tak mampu untuk bertarung dengan Al-Masih. Tapi hari pertama turunnya Nabi Isa pada waktu subuh, pada hari itulah juga Al-Masih Ad-Dajjal selama 40 hari buat onar dekat dunia. Hari itu dia akan dibunuh oleh Al-Masihu Isa bin Maryam. Nabi Isa datang, tuan-tuan, untuk meneruskan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan bawa syariat baru. Mati juga sebagai mengakhiri syariat Nabi Muhammad SAW, bukan bawa syariat yang baru. Okey, so ini 5 nama Nabi Muhammad SAW yang saya rasa tuan-tuan kena hafal nama ni. Boleh hafal tak? Senang aja kan? Muhammad, Ahmad, Mahi, Hashir, Aqib. Sekali lagi, Mahi, Hashir, Aqib. Yang 3 tu, yang depan tu memang dah ingat dah. Hashir, Mahi, Hashir, Aqib. Jadi malam ni kalau bawa balik 3 nama baru ni pun cukup baik dah. Kita maknanya apa? Hari ini kita dapat satu maklumat baru tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang azam pada diri kita, setiap hari biarlah ada satu maklumat baru yang kita tahu tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebagai pembuktian bahawa kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ini silsilah Nabi Muhammad SAW. Silsilah Nabi ini disebut sebagai silsilah zahabiyah, silsilah emas, jalur keturunan emas. Daripada Nabi sampailah kepada Nabi Ibrahim AS. Ini adalah silsilah keturunan terbaik di dunia dan disepakati oleh semua para ulama. Tuan-tuan, kita kalau dapat hafal semua ni, alhamdulillah, baguslah. Maknanya kita kenal Nabi itu bersungguh, kita kenal. Tapi tuan-tuan, kalau tak dapat hafal semua, saya nasihatkan diri saya dan tuan-tuan sekurang-kurangnya hafal 5 nama. Daripada Muhammad Rasulullah SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Sampai sini kena tahu. Dan cubalah selongkar cerita-cerita tentang Abdul Manaf, cerita tentang Hashim, cerita tentang Abdul Muttalib, dan cerita tentang Abdullah. Kerana cerita-ceritanya sangat banyak dan boleh menjadikan kita itu lebih, Masya Allah, mengagungkan Nabi SAW. Kerana kemunculan Nabi walaupun jauh lagi, tetapi dah dapat dirasakan oleh 5 orang yang dekat dengan Nabi SAW. Sebagai contohnya tuan, apa yang berlaku kepada Abdul Muttalib. Sebelum tu tuan-tuan, kita nak tengok daripada nama-nama ramai-ramai ni, kan, orang Arab Mekah dipanggil Arab apa? Quraisy, betul? Kaum Quraisy. Biasanya Arab akan dinamakan dengan salah seorang nenek moyang dia yang paling glamour, yang paling terkenal. Cuba tuan-tuan tengok, ada tak atuk Nabi yang namanya Quraisy? Datang mana Quraisy tu? Tak ada yang Quraisy ni dunia? Pernah tahu tak Quraisy tu siapa? Kan, adakah Quraisy nama sebenar ataupun nama gelaran? Okey, baik, sikit tentang malam ni supaya kita tahu lepas ni. Silsilah keturunan terpilih, kata Nabi SAW, Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail. Daripada anak-anak Nabi Ismail, yang paling terkenal, yang diangkat oleh Allah, yang terpilih oleh Allah adalah namanya Kinanah. Kinanah dekat mana? Kinanah? Mana? Kinanah. Jauh tu. Daripada Ismail, Kinanah. Ini yang diangkat, maksud terkenal. Cerita dia hebat. Tuan-tuan, kemudian daripada Kinanah, wastafa Quraisyan min Kinanah. Dipilih yang namanya Quraisy daripada Kinanah. Maknanya Quraisy adalah anak Kinanah. Siapa anak Kinanah kat sini? An-Nadhr. Jadi An-Nadhr ini sebenarnya adalah nama sebenar, dan nama gelaran An-Nadhr adalah Quraisy. Okey, atau kita faham. Jadi Quraisy adalah nama lain bagi An-Nadhr bin Kinanah. Dan dengan sebab dia ni sangat glamour, maka keturunan dia mengambil nama dia sebagai nama keturunan yang tersebar di Mekah sampai ke hari ini. Quraisy masih ada lagi. Termasuklah Nabi SAW semuanya adalah jalur daripada keturunan Quraisy. Okey, baik. Kemudian wastafa Bani Hashim min Quraisy. Daripada Quraisy tadi ni, daripada An-Nadhr, yang paling glamour siapa dia? Hashim. Hashim jauh sangat. Hashim. Pasal apa tuan-tuan? Tahu tak? Ini zaman-zaman yang golongan keturunan ini tidak diangkat sebagai pemimpin utama di Mekah. Saya sebut tadi kan berlaku peperangan di antara Jurhum dan juga Khuza'ah. Jadi Khuza'ah daripada luar, Jurhum ni keturunan ni. Ini Jurhum. Ni keturunan Jurhum daripada Nabi Ismail. Anak-anak Nabi Ismail ni kahwin dengan orang Jurhum. Ni semua Jurhum. Tapi satu zaman sini sampai ke sini tuan-tuan, ini golongan yang menguasai adalah golongan Khuza'ah. Golongan Khuza'ah yang menguasai. Jadi yang lain ni tak berapa glamour lah, tak jadi pembesar utama di Mekah. Okey. Kemudian bila Nabi akhir zaman nak muncul tuan-tuan, maka terbitlah kembali jalur keturunan daripada siapa ni? Quraisy tadi ni kembali memerintah Mekah, iaitu pada siapa? Pada zaman Abdul Muttalib. Okey. Jadi Abdul Muttalib ni tuan-tuan, siapa dia? Abdul Muttalib ni atuk Nabi atuk Nabi. Nama sebenarnya bukan Abdul Muttalib. Tuan-tuan kena tahu. Abdul Muttalib nama sebenarnya Syaibah. Syaibah bin Abdul Muttalib. Muttalib adalah pakcik kepada Syaibah, adik-beradik kepada Hashim. Hashim orang yang sangat famous dan pandai berniaga. Sebab tu Quraisy dipanggil Quraisy. Dia ada sebabnya apa? Sebab Taqarush ataupun Taqarish. Taqarish ni disebutkan sebagai ahli perdagangan. Sebab tu dalam surah Quraisy, kita tengok surah Quraisy dalam surah Quraisy kata apa? Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Ilaf maksud apa? Orang-orang Quraisy
kebiasaannya ni mereka hidup dalam keadaan aman dan tenteram. Negara mereka tak ada tentera. Mekah tak ada tentera, tapi mereka boleh hidup aman damai. Okey, dan dengan sebab ketenteraman itu, mereka juga boleh menjalankan perdagangan. Rihlatas syita'i wa saif. Rihlah di sini adalah rihlah perdagangan. Pada waktu syita, musim sejuk, mereka akan pergi ke Syam. Pada waktu saif, musim panas, mereka akan berada di Yaman. Maknanya apa? Waktu musim sejuk naik ke utara sampai dekat Palestin sana. Waktu musim panas turun ke Yaman, ke selatan. Sebab apa? Sebab mereka aman dan tenteram, tak ada siapa yang kacau. Jadi disebut dalam Al-Quran, maknanya orang Quraisy ni memang pandai berniaga. Pandai berniaga, termasuklah Nabi kita SAW pun, di antara kerja Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, adalah seorang peniaga yang sangat dipercayai. Betul tak? Peniaga yang hebat, Nabi SAW. Okey, baik. Jadi tuan-tuan, kita nak ambil sikit cerita tentang Abdul Muttalib tadi ni. Abdul Muttalib, macam mana boleh dapat Muttalib? Nama Abdul Muttalib ni kerana Hashim dia mati awal. Jadi macam juga Rasulullah, ketika mana dalam kandungan ayahnya meninggal dunia, begitu juga dengan Syaibah tadi ni. Syaibah, asal nama Abdul Muttalib, dia ni kematian Hashim waktu dalam kandungan mak dia. 5 ataupun 6 bulan di kandungan mak dia, Hashim pergi mengembara ke Gaza. Sekarang ni kubur dia ada di Gaza, di Palestin, tuan-tuan, dan mati di sana waktu berniaga. Isteri Hashim orang Madinah. Ni sebab tu kita ada sedikit jalur Nabi ni daripada golongan Madinah. Sebab tu bila disebutkan dalam kitab Rahiq Al-Makhtum, kitab sirah yang terbaik era moden, tuan-tuan boleh baca buku ni, beli baca, tuan-tuan, bagus sangat. Dia kata apa? Kenapa Nabi Muhammad SAW waktu sampai ke Madinah, orang bukan kenal dia sangat pun, tapi orang di Madinah boleh angkat Nabi jadi pemimpin nombor 1 dan tak ada siapa yang protes, termasuk orang Yahudi tak protes. Bukan hanya sebab Nabi sebagai Nabi, tetapi Nabi itu ada jalur keturunan daripada Madinah. Maknanya mereka angkat orang Madinah juga sebenarnya, kerana nenek Nabi, isteri kepada Hashim, asal daripada Madinah. Nabi Muhammad, ayahnya Abdullah, mati dekat mana? Baca tak Berzanji? Dalam Berzanji sebab apa? Berzanji kata apa? Abdullah mati dalam perjalanannya menuju ke Madinah untuk menziarahi Bani Adiyin. Bani Adi adalah asal keturunan tadi Hashim yang berkahwin dengan orang Madinah tu. Jadi Abdullah menyambung silaturahim, keturunan atuknya, keturunan atuknya lah, iaitu bapa kepada Abdul Muttalib tadi yang berkahwin dengan orang Madinah, mati di Madinah. Jadi ayah Nabi mati di Madinah. Sebab itu Nabi waktu dilantik menjadi pemimpin nombor 1 di Madinah, tak ada siapa yang tolak. Pasal apa? Macam sirih pulang ke gagang, balik kampung lah orang kata ya. Tak ada siapa yang tolak, tuan-tuan. Itu dia kisah yang kita kata, kenapa tak ada penolakan waktu Nabi diangkat menjadi pemimpin nombor 1 di Madinah pada waktu itu. Okey. Jadi Abdul Muttalib bila besar lahir dekat Madinah. Muttalib, adik kepada Hashim, melihat pentingnya untuk dia membawa Syaibah duduk dekat Mekah. Syaibah daripada kecil sudah dilihat ada potensi untuk menjadi pemimpin, luar biasa. Tahu kenapa namanya Syaibah? Kerana rambutnya berwarna putih daripada kecil. Daripada kecil rambutnya dah blonde. Tahu blonde? Macam orang putih lah. Kan pelik sikit, orang lain rambut hitam, dia putih daripada kecil. Sebab tu dia panggil Syaibah. Syaibah ni orang rambut putih. Ni tuan-tuan yang rambut putih boleh panggil Syaibah. Saya pun putih banyak ni, boleh panggil Syaibah, tuan-tuan. Okey. Jadi dapat nama Abdul Muttalib ketika mana Syaibah bawa ketika mana Muttalib, pakcik dia, bawa Syaibah balik ke Mekah. Orang tanya, siapa tu? Siapa yang Muttalib bawa tu? Orang kata apa? Hamba dia kot. Hamba dia kot. Hamba dalam bahasa Arab Abdul. Jadi siapa tu? Abdul Muttalib. Terkenal sampai sekarang. Tuan-tuan pun lebih kenal nama gelaran dia berbanding namanya sendiri, Syaibah bin Abdul Muttalib. Baik tuan-tuan, satu cerita tentang Abdul Muttalib pada malam ini, insya-Allah. Tuan-tuan ini tentang bagaimana Abdul Muttalib yang pada waktu itu belum diangkat menjadi raja. Belum lagi diangkat menjadi, pasal apa? Pasal ketika mana berlaku peperangan dari antara Khuza'ah dengan Jurhum, maka golongan Quraisy belum lagi diangkat menjadi raja. Jadi orang pembesar biasa je, pembesar kaum je. Tapi dalam kes ini akhirnya beliau diangkat menjadi raja nombor 1 dekat Mekah.
Apa kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi kepada Abdul Muttalib? Iaitu mimpi 4 malam berturut-turut. Mimpi apa ni? Tuan-tuan, kalau ada mimpi yang berulang-ulang 4 malam berturut-turut, 3 malam berturut-turut, tuan-tuan, pergi carilah ustaz-ustaz yang boleh takbirkan mimpi tu. Tuan-tuan, itu mungkin ada berita gembira ke tak tahulah tu kan. Okey, bagi tahu pada isteri, abang setiap malam kena patuk ular. Sudah 4 malam berturut-turut ni kena patuk ular ni, apa tanda ni yang kan? Abang kena kahwin lagi tu, dia kata. Malah orang perempuan. Tuan-tuan, ini adalah kisah Abdul Muttalib bermimpi dengan mimpi yang pelik. Yang mana pada malam pertama disuruh menggali at-tibah. Ihfir at-tibah ya Abdul Muttalib, ihfir at-tibah. Gali tibah. Tibah ni apa? Benda yang baik, barang baik. Dia tanya pada mimpi tu, siapa yang bercakap tu? Apa tibah tu? Hilang suara tu. Hari kedua mimpi lagi, ihfiril barrah. Galilah sesuatu yang berkah. Mal barrah, suara hilang lagi. Pelik ni. Malam kedua. Malam ketiga mimpi lagi, ihfiril madmunah. Galilah sesuatu yang sangat berharga. Apakah benda yang berharga itu? Mimpi itu hilang. Sampailah kepada malam yang keempat, dan barulah disuruh gali dengan nama yang sebenarnya, ihfiriz zamzam. Galilah telaga Zamzam. Tuan-tuan, kenapa disuruh gali telaga Zamzam ni? Tahu tak? Sebenarnya suatu masa dahulu telaga Zamzam pernah hilang daripada kota Mekah lebih 500 tahun. Mekah daripada zaman Nabi Ismail ada telaga. Orang ramai duduk dekat Mekah pasal ada telaga. Bila berlaku perang di antara Jurhum dengan Khuza'ah, orang Khuza'ah yang penetap asal, bila dah nak kalah, apa dia buat? Dia pergi timbus telaga Zamzam dengan semua harta dalam Kaabah. Timbus semua sampai tak nampak. Orang Khuza'ah pergi cari, tak jumpa. Dia gali, tak jumpa. Gali, sampailah orang yang menimbus sendiri pergi gali, tak jumpa juga. Yang tukang timbus pun pergi gali, tak jumpa. Ini azab yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka di atas peperangan yang berlaku itu. Di mana peperangan itu? Di tempat yang mulia tadi ni, di Makkah. Allah sembunyikan telaga Zamzam lebih 500 tahun. Waktu itu orang Mekah terpaksa mencari air daripada luar Mekah. Perit lah tuan-tuan, perit lah. Penduduk dah ramai, air tak ada. Paksa bawa air. Pergi masuk 500 tahun tuan-tuan. Punya lama. Dan pada waktu zaman Abdul Muttalib, orang pernah dengar Zamzam, tapi dia macam cerita legenda. Tahu cerita legenda? Adik pernah dengar cerita batu belah, batu belangkuk? Pernah dengar? Kat mana adik? Entah kan, habis kurang macam itulah. Orang Mekah tanya, kau pernah dengar telaga Zamzam? Macam pernah dengar. Macam itulah dia kurang sama kan? Legenda. Pernah dengar tapi tak tahu kat mana. Pernah dengar 500 tahun tuan-tuan. Hang tuah dengan kita berapa tahun? Lebih kurang lah. Betul ke dia ada? Allah Alam, kita pun tak tahu kat mana dia mati. Cerita dia sebenar macam mana pun itu cerita legenda. Bila Abdul Muttalib dengar dalam mimpinya Zamzam, dia kata, apa itu Zamzam? Barulah mimpi itu bagi tahu, tasqi hajijal a'zam. Engkau dengan ini, dengan Zamzam ini, engkau akan beri minum semua orang yang datang buat haji ke Mekah. Semua orang datang buat haji akan dapat minum air Zamzam. Air yang tak akan pernah habis dan tak akan hilang lagi selama-lamanya. Dia tanya, kat mana tempat tu? Mimpi tu bagi tahu tuan-tuan, 3 tempat, 3 tanda tempat yang Abdul Muttalib kena gali. Yang pertama, disuruh gali mana? Iaitu di kawasan Ar-Rafas, inda Rafasi wad-dam. Satu tempat yang ada darah yang berbuih-buih. Tuan-tuan, biasa darah berbuih-buih dekat mana? Jumpa. Malam ni makan apa? Kambing. Kambing. Siapa yang nyembelih kambing tu, masa sembelih nampak tak apa darah keluar tu? Darah yang terpancut keluar tu biasanya dia akan ada buih. Tapi kambing tak nampak, kalau lembu nampak. Dia terpancut, zoom, dia akan keluar mengalir tu, darah akan berbuih-buih. Maknanya apa? Tanda pertama besok ni, Abdul Muttalib kena cari tempat yang ada orang sembelih binatang ternakan dan buih, ada darah yang sangat banyak, dan di mana darah itu berakhir, di situ dah tempat dia. Tanda yang kedua lagi, kamu cari indal ghurabil a'sam, tempat yang ada gagak yang mencari makan, mematuk-matuk makanan, dan gagak itu berwarna putih. Putih macam rambut dia juga. Biasa gagak warna apa? Warna hitam. Gagak putih ni pelik lah sikit kan? Orang panggil sekarang ni apa? Albino. Mak Haji suka beli pokok bunga.
Main pokok. Tak main pokok. Yang main pokok tahulah. Kan keladi albino mahal tu. Pasal dia pelik. Albino warna putih, keladi putih. Sultan Johor bela singa. Singa ke rimau? Rimau putih, albino. Benda-benda putih ni mahal tuan-tuan. Tuan-tuan jangan rambut putih, jangan buang. Rambut putih tu berharga. Rare tuan-tuan. Kenapa nak dibuang-buang, nak tutup? Tak payah. Kan? Jadi nak cari biasanya cari kat mana? Cari tempat yang ada gagak warna putih. Dan inda qaryatin naml, di tempat yang ada perkampungan semut. Besok Abdul Muttalib pergi cari, tak mana tempat ni. Dia kata ini mesti tempat tak jauh daripada Kaabah. Tempat ni mesti dekat dengan Kaabah. Pasal apa? Tempat yang paling mulia Kaabah. Maka telaga itu mesti dekat dengan Kaabah. Dia pergi cari dekat Kaabah. Dia duduk dekat patung Isaf dengan Nailah. Patung Isaf Nailah tu dekat depan pintu Kaabah tu lah, ada situ. Dia tengok je apa orang buat itu. Tiba-tiba ada seorang bawa lembu nak disembelih. Dia kata ni lain macam. Bila tengok lembu tu kena sembelih, darahnya mancut dengan banyak. Dia tengok darah tu pergi satu tempat dan berpusar-pusar, berpusing-pusing di satu tempat. Dan di situ ada gagak berwarna putih tengah cari makan. Dia pergi tempat tu tuan-tuan, kaki dia digigit oleh beberapa ekor semut. Dia kata dengan anaknya, Haris, aku dah jumpa tempat tu. Kau jaga tempat ni, kau pagar tempat ni, kau jangan bagi orang kacau. Aku nak gali tempat ni. Biar aku gali seorang. Kalau yang jumpa tu biar aku seorang. Yang lain tak payah nyebut nolong. Tak payah gotong royong. Pasal kalau gotong royong nanti kalau jumpa kena kongsi. Jadi biar aku jumpa seorang. Aku yang gali, aku yang mimpi, aku yang jumpa. Dia tak mahu orang ni kacau. Dia kata orang semua terkejut. Oi, buat apa kau gali depan Kaabah ni, oi? Dia diam je. Gali. Akhirnya tuan-tuan, tak berapa dalam pun. Tak berapa dalam gali, terpancutlah air Zam-Zam buat kali kedua selepas hilang lebih 500 tahun. Pada waktu itulah tuan-tuan, Abdul Muttalib diangkat kembali. Kenapa? Kerana ini cerita legenda. Kan, yang mimpi siapa? Tentulah orang yang mulia. Orang yang mulia yang akan dapat mimpi macam ini. Lalu akhirnya orang Mekah tuan-tuan bersepakat untuk mengangkat Abdul Muttalib sebagai pemimpin nombor 1 Mekah tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak apa sebab air ini muncul? Apa sebab dia? Inilah kata para ulama di antara bentuk rahmat Nabi Muhammad SAW yang telah terzahir sebelum daripada kelahirannya. Orang Mekah sudah mula mendapat manfaatnya. Lahirlah telaga Zam-Zam kembali untuk menanti kedatangan Nabi akhir zaman. Nampak, ini kisah tuan-tuan yang kita perlu tahu sedikit supaya kita lebih mengenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, inilah tempat asal telaga Zam-Zam. Ini dia punya dululah. Ini ratusan tahun, 100 tahun lepas lah tuan-tuan. Asal tempat ni dekat sini. Tapi dihilangkan pasal ada orang terjun masuk dalam ni lah, macam-macam lah tuan-tuan. Jadi kalau tak salah saya 10 tahun lepas ini masih ada lagi. Tapi sekarang pun dibuang juga tanda ni. Pasal apa? Setiap kali orang bertawaf sampai sini berhenti dia, ambil berkat atas telaga Zam-Zam. Akhirnya tulisan ni pun dihilangkan. Sampai sekarang orang tak tahu kat manalah telaga Zam-Zam tu. Tapi lebih kurang 25 meter daripada pintu Kaabah. Lebih kurang 25 meter daripada pintu Kaabah. Itulah lokasi asal telaga Zam-Zam tuan-tuan yang muncul pada zaman Abdul Muttalib. Baik tuan-tuan, saya nak potong sikit tuan-tuan. Potong sikit cerita tentang siapa ni. Ini pakcik Nabi SAW. Cerita tentang pakcik Nabi ni namanya siapa? Tuan-tuan, seorang pakcik yang sangat gembira di atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan kena ingat, pakcik Nabi ni yang lelaki, riwayat mengatakan jumlahnya ada 10 orang. Sebenarnya ada riwayat yang mengatakan 13 orang, tapi saya ambil yang 10. Tuan-tuan, yang 10 ni 4 sempat merasai zaman kenabian. Maknanya waktu Nabi bawa Islam, 4 orang ni masih hidup. 2 orang sempat beriman. Siapa dia yang beriman ni? Tahu tak? Abbas dan juga Hamzah. Sayyidina Abbas mati zaman Sayyidina Umar, dan Sayyidina Hamzah mati dalam peperangan Uhud. Yang ketiga, khilaf di kalangan para ulama, adakah dia mati Islam atau mati kafir? Siapa dia? Abu Talib. Abu Talib ni khilaf di kalangan para ulama. Dan saya banyak baca tentang pendapat ulama yang mengatakan beliau ini sempat memeluk Islam. Dan saya lebih cenderung untuk memilih pendapat itu, walaupun ini tak masyhur. Tapi saya rasa inilah pendapat yang sangat disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Ini adalah pakcik yang paling Nabi sayang, tuan-tuan. Jadi ini khilaf di kalangan para ulama. Yang keempat ni cerita ni, yang keempat ni siapa dia? Abu siapa? Bila sebut Abu, banyak Abu ni Abu yang mana satu ni agak-agak ni? Tuan-tuan, Abu mana?
Abu yang namanya dalam Quran. Jadi ingat, tak semua Abu dalam Quran tu baik, tuan-tuan. Jangan main sembarang yang ambil nama siapa anak baru. Abu Lahab. Sudah. Nama Quran dah kata. Ini pakcik Nabi dalam Quran namanya siapa? Abu Lahab, ataupun nama sebenarnya Abdul Uzza, hamba patung. Uzza tu nama patung. Tuan-tuan. Jadi dipanggil Abu Lahab kerana Al-Quran menamakan beliau dengan nama Abu Lahab. Disebut dalam Al-Quran apa? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Celakalah. Perkataan celaka diulang 2 kali dalam satu ayat, menunjukkan kepada apa? Orang ini dia memang celaka sungguh, dan dia pasti akan mati dalam kecelakaan dan dibangkitkan dalam kecelakaan. Maknanya mati kafir. Walaupun ayat itu turun 10 tahun sebelum dia mati. Tuan-tuan boleh bayar? 10 tahun sebelum dia mati, ayat itu dah turun dah. Maknanya apa? Tidak ada jaminan untuk dia masuk Islam. Yang lain 50-50. Kan jahat sungguh, tapi akhirnya masuk Islam zaman Fathu Makkah. Tapi Abu Lahab memang tak ada ampun baginya. Telah dimeteri oleh Allah Ta'ala 10 tahun sebelum kematiannya, dia akan hidup dan mati dalam kecelakaan yang besar. Okey. Lalu tuan-tuan, ada satu cerita yang sangat menarik tentang Abu Lahab ni. Apa dia tuan-tuan? Abu Lahab ni, walaupun dia mati dalam keadaan kafir dan diseksa dalam kubur, disebutkan dalam sebuah nazam bahawa apa? Ata annahu fil yaumil isnaini daiman yukhaffifu anhu lis-sururi bi ahmada. Disebutkan bahawa Abu Lahab ini setiap hari Isnin yukhaffifu anhu al-azab, akan diringankan azab kuburnya. Setiap hari Isnin. Malaikat separuh kerja, separuh cuti lah. Kalau semua kerja, jahanam tuan-tuan, kena balun. Tapi setiap hari Isnin kena balun juga, tapi ringan sikit. Sebab apa tuan-tuan? Lisururi bi ahmada. Dia gembira sewaktu Nabi dilahirkan. Dia gembira tu setiap hari ke? Dia gembira satu hari je. Tapi gembira dia tuan-tuan tak boleh buat bincang. Hari ni kita sembelih kambing berapa ekor je? Saja tanya berapa ekor? 2 ekor. Subhanallah, alhamdulillah tuan-tuan. Sedap tu 2 ekor tuan-tuan. Tapi tak boleh lawan Abu Lahab. Abu Lahab sambut maulid. Dia antara orang pertama sambut maulid apa? Nabi lahir, dia sambut maulid. Dia gembira tau. Dan dia sembelih 100 ekor unta bagi orang makan. 100 ekor unta. Boleh lawan? Tak boleh lawan kita. Dia lagi hebat nyambut maulid daripada kita. Kan? Dan bukan setakat itu, dia bebaskan hamba dia, Suwaibah Al-Aslamiyah, yang merupakan ibu susuan pertama Nabi SAW. Ini hamba kepada Abu Lahab. Dia bebaskan hamba ini. Kenapa? Kerana dialah yang membawa berita kelahiran Nabi Muhammad SAW pada hari itu. Dengan sebab hamba ni bawa berita tu, hari ini anti tulaqa, hari ini aku bebaskan kau wahai Suwaibah, engkau tak akan jadi hamba aku lagi dah. Aku gembira sangat hari ini. Dengan sebab gembira sahaja, Allah Ta'ala ringankan azabnya. Kita ni macam mana agak? Hari ni gembira tak? Setiap tahun surau ni buat oleh Rasul. Masjid buat pun gembira, masjid sebelah buat pun kita datang gembira juga. Setiap hari gembira lah. Tu orang Johor ni hebat. Sampai ke bulan Rejab ni besok ni gembira. Sambut maulid. Gembiranya kita bukan setakat gembira, bahkan kita beriman dengan Nabi yang tak pernah kita jumpa ni. Dan kita mencintai Nabi, beriman dan mencintainya. Tentu dah tempat kita tuan-tuan, tempat yang tak sama dengan Abu Lahab. Itu kita kena yakin. Dengan sebab kita sayang, cinta Nabi dan gembira dengan menyambut maulid Rasul ini tuan-tuan. Moga-moga inilah asbab kita akan mendapat keringanan azab dalam kubur. Tuan-tuan, azab kubur ni boleh kata semua orang dapat. Boleh kata semua orang akan dapat. Tapi hanya insan-insan terpilih sahaja yang akan terselamat daripada azab kubur. Moga-moga dengan sebab kita gembira setiap tahun maulid gembira, moga-moga akan terselamat daripada azab kubur nanti insya-Allah. Dan di akhir akhirat moga-moga mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, untuk penutup cerita kita malam ni, saya nak bawa 2 cerita. Boleh? Tapi 2 cerita ni panjang juga sebenarnya. Saya risau juga nak bawa 2 ke nak bawa 1 je. Saya cerita dekat masjid Yomping baru ni, dia orang tak bagi peringatan. Macam Haji tadi kan, bagi peringatan awal-awal, Ustaz jangan lama-lama sangat kan. Dia tak bagi peringatan. Saya dah sampai 9 suku, jam tak nampak. Jam saya pula mati. Kan, saya jalan terus, saya tengok semua orang khusyuk aja kan. Sekali tengok handphone, 9.20 tuan-tuan. La ilaha illallah kan. 9.20.
Ustaz, sama lagi. Saya cakap sudahlah. Kan sejuk pula kambing kat luar tu kan. Baik tuan-tuan. Jadi sebagai penutup cerita malam tuan-tuan, kita nak bawa kepada tuan-tuan dan saya sendiri, bagaimana kita nak menjadikan kita ni di kalangan orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Cinta Nabi ni payah. Saya akui bahawa nak mencintai Nabi ni bukan senang. Yang pertama sebab tak pernah jumpa dia. Kan kita kalau nak cinta orang yang tak pernah jumpa, susah ke senang? Mak kata aku dah jodohkan kau ni balik. Mak, kau jangan ganda mak. Aku tak kenal gitu kan. Tak sukalah. Tak jumpa lagi. Bila dah jumpa, cantik juga mak. Okey mak. Kan orangnya pun baik, keturunannya pun baik. Dah jumpa boleh sukalah. Yang ini tak pernah jumpa. Ini mungkin penyebab kita payah untuk mencintai ini, pasal kita nak mencintai orang yang tak pernah kita nampak dan tak pernah kita jumpa. Lebih-lebih lagi kita pun tak banyak dengar cerita tentang manusia ni. Kalau kita banyak dengar cerita Nabi yang mencintai kita sebelum menjumpai kita dan cinta kita, mungkin kita kata, oh hebatnya orang ni, mencintai kita sebelum dia berjumpa dengan kita lagi. Kan? Tapi tuan-tuan, kita berharap bahawa kita di sebahagian orang yang mati dalam keadaan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana orang yang mencintai Rasulullah, pastinya dia akan dibangkitkan bersama dengan orang yang dicintai. Kata Nabi SAW, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dibangkitkan dengan sesiapa yang kau cintai. Waktu dunia, sekarang kat dunia ni, siapa yang kau cintai? Kalau kau mencintai aku, nescaya engkau akan dibangkitkan bersama dengan orang yang kau cintai, iaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi mencintai Nabi adalah satu proses. Sambutan Maulid salah satu proses untuk kita bentuk diri kita ni supaya ingat kita wajib mencintai Nabi lebih dari segala-galanya. Ini penting sebab dalam cinta Nabi ni dia bukan boleh cinta, oh aku cinta bini aku dulu, lepas tu cinta mak bapak aku, lepas tu baru cinta Rasul. Tak boleh. Nabi yang paling tinggi, itu yang payah itu. Yang cakap ni belum tentu boleh sampai lagi taraf tu. Yang tukar cakap ni. Tuan-tuan sebab tu kita kata kalau orang Jawa kata tawa apa tawa ni? Bahasa Jerman. Anyep. Dia bila cakap ni nak suruh cinta Nabi, anyepnya. Pasal yang cakap pun belum rasa lagi. Tuan-tuan tapi kita berharap bila kita dengar cerita ni tuan-tuan, kita akan semakin nak kenal Nabi ni. Dan semakin kita nak kenal Nabi, maka semakin bertambahlah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kisah yang pertama, ringkas saya tuan-tuan. Saya rasa ini pun cerita ni tuan-tuan dah dengar dah. Cuma saya nak ulang balik kerana ada mesej yang sangat besar yang boleh kita ambil daripada dua kisah ini. Yang pertama, kisah pohon tamar yang menangis. Tuan-tuan, pohon tamar menangis ni dia famous, semua orang dengar, dah ada lagu dah. Dan saya kalau kat sekolah, saya ceramah Maulid, memang saya nyanyi dengan budak-budak. Kat surau tak nak menyanyi tuan-tuan, biarlah ustaz ni. Kat sekolah tak apa tuan-tuan. Sebab kalau kita dengar hayati lagu tu, luar biasa lagu tu. Dari segi dia punya isi kandungannya. Siapa yang faham cerita ni dan dengar lagu tu, dia kan boleh menangis. Saya sendiri kerap tuan-tuan bila rasa dah lama tak dengar lagu dengar. Dan hayati boleh menitik air mata. Tuan-tuan, kisahnya Nabi SAW biasa berkhutbah di atas sebatang pokok kurma. Pokok kurma ni tahu tak macam pokok sawit, tapi cuma dia kecil sikit. Dia kecil sikit, panjang itu. Jadi dipotong-potong, kan? Dipotong-potong, ditebang, dipotong-potong, jadikan tiang masjid. Dan pelepahnya dijadikan bombong masjid. Dan sebahagian daripada batang tamar ini juga diletakkan di belah depan masjid untuk menjadi mimbar, tempat Nabi bersandar. Kadang-kadang bersandar, kadang-kadang berdiri di atas pokok tamar tersebut. Maknanya pokok tamar tu dah matilah, dah kena tebang, mati. Tuan-tuan, tiba-tiba para sahabat mencadangkan, wahai Rasulullah, kami cadangkan buat satu mimbar yang baru daripada batang kayu. Ini mimbar asal Nabi. Ini tuan-tuan, gambar yang diambil daripada Museum Madinah. Gambar asal, mimbar zaman Masjid Nabawi yang asal dulu. Jadi 3 mimbar. Okey, jadi Nabi akan berdiri di sini dan ketika mana di antara 2 khutbah akan duduk di atas tangga yang ketiga. Ini asal mimbar Nabi SAW. Bila mimbar ni siap, buat kali pertama dirasmikan dalam khutbah Jumaat, Nabi naik berkhutbah, tiba-tiba terdengar tangisan yang sangat kuat dekat masjid Nabi. Nangis, bunyi macam budak menangis. Nangis. Para sahabat cuma tengok, siapa menangis ni? Ada budak mana menangis ni? Tak ada menangis. Yang kecil tu pun tak menangis. Tuan-tuan, tapi dengar suara tangisan sangat kuat. Nabi tahu siapa yang nangis. Nabi turun daripada mimbar yang baru menuju ke mimbar yang lama dan Nabi peluk mimbar yang lama, pujuk supaya berhenti menangis.
Kata Nabi dalam sebuah hadis menyatakan, kalau tadi mimbar itu aku biarkan dia, tentulah dia akan terus menangis sampai hari kiamat. Tuan, dia akan terus menangis. Nabi pujuk dia dan dia berhenti menangis. Lalu Nabi tawarkan kepada dia dengan 2 tawaran. Tawaran ni yang nak kena tahu ni. Tawaran yang pertama, Nabi bagi tahu, wahai pokok, nak tak engkau, sebab tadi kau dah menangis sedih, aku nak bagi berita gembira kepada engkau. Yang pertama, nak tak engkau, kalau aku tanam balik engkau di luar masjid, engkau akan tumbuh kembali menjadi sebatang pokok yang hidup. Kalau kita dengar cerita ni, orang pertanian kata tak logik Ustaz. Oi, pasal apa tak logik? Orang tanam sawit pakai apa? Batang pokok ke pakai biji? Tanam sawit, biji kan? Sama kurma pakai biji. Ini pokok dah ditebang, ambil batang itu macam nak tanam keladi lah budak tuan-tuan. Keladi pun pakai biji juga, kan? Jadi ini mukjizat Nabi. Nabi boleh tanam balik pokok yang mati, tanam tumbuh balik. Itu mukjizat Nabi SAW. Jadi ahli pertanian jangan pertikaian, kerana kita tak boleh buat tapi Nabi boleh buat. Itu mukjizat Nabi SAW. Dan kau akan tumbuh kembali menjadi pokok yang segar, ada buah yang banyak. Orang datang Madinah boleh makan buah kau banyak-banyak ni. Engkau akan memberi manfaat kepada ramai orang. Ataupun pilihan yang kedua, aku akan tanam di bawah masjid ini, dan kau akan mati untuk selama-lamanya. Tak akan menangis lagi dah, dan kau tak akan melihat aku lagi dah. Kau akan ditanam dalam tanah untuk selama-lamanya. Tetapi nanti di hari akhirat, engkau akan dibangkitkan bersama dengan aku di dalam syurga Allah untuk selama-lamanya. Tuan-tuan, mana satu pilihan pokok kurma? Ni kalau yang depan saya ni semua pokok kurma, saya nak tanya, hai pokok kurma, kau pilih yang mana? Pilih mati ke pilih hidup? Tadi kan dah pilih mati kan tadi mula-mula. Ni saya tanya sekali lagi ni, pilih mati ke pilih hidup? Jangan salah jawab. Kalau tak, lama lagi saya ceramah ni. Pilih hidup juga? Pilih hidup, saya sambung ceramah lagi. Pilih mati ke pilih hidup, tuan-tuan? Dia pilih mati. Sebab apa? Kalau dia mati kat dunia sekejap aja, tapi dekat akhirat dia akan hidup selama-lamanya, dibangkitkan menjadi sebahagian pohon syurga, dan setiap masa dia boleh bersama dengan kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Persoalannya, kenapa dia nangis? Itu persoalannya. Kenapa dia sampai nangis? Tuan-tuan, pokok ni kenapa sampai nangis? Sebab dia sedih. Selepas ini Nabi tak akan lagi menggunakan dia, tak akan lagi berkhutbah di atas. Dia sedih. Ya Rasulullah, sedih. Padahal Nabi khutbah bukan jauh sangat, berkhutbah sebelah je. Dia dengar sebagai Nabi, tapi dia tak rasa lagi digunakan dan disukai oleh Nabi SAW. Sedangkan dia mencintai Nabi SAW. Sebab tu dia menangis. Tuan-tuan, nampak? Jadi pokok pun cinta Nabi, tuan-tuan, boleh dapat masuk syurga. Kita macam mana? Kalau kita cinta Nabi, agak tempat kita kat mana? Tentulah tuan-tuan, tempatnya bersama dengan orang yang kita kasihi. Okey, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, sebab dah tuan-tuan pilih mati tadi ni, tuan-tuan, saya nak cepatnya, tuan-tuan. Tuan-tuan kalau nak tahu tempat mana asal pokok tu, pokok kurma tu, pergi dekat dalam Raudah, cari namanya tiang Ustuwanah Al-Mukhallaqah. Ustuwanah Al-Mukhallaqah ni, sini ni bersebelahan dengan Ustuwanah Aisyah. Tiang Aisyah yang famous tu. Siapa dapat sembahyang dalam Raudah ni, cuba cari tiang Aisyah. Sayyidatina Aisyah kata apa? Barang siapa yang tahu kelebihan tiang tu, dia akan sanggup untuk cabut undi semata-mata nak sembahyang dekat situ. Pergi cari sebelah ni. Ini adalah mihrab Nabawi, mihrab asal Nabi SAW. Nabi SAW banyak sembahyang kat sini. Tiang sebelahnya adalah tiang Aisyah. Tiang sebelah ni adalah tiang Al-Mukhallaqah, iaitu batang yang atau pokok yang diwangikan. Tuan-tuan, jadi pokok tu boleh ditanam, digantikan dengan tiang baru, tiang tu diwangikan. Al-Mukhallaqah maksudnya batang ataupun tiang yang diwangikan. Itu tempat asal kedudukan pokok kurma tadi, ditanam di bawah sini, dalam masjid Nabi SAW. Tuan-tuan, baik, itu cerita yang pertama. Dan cerita yang terakhir, tuan-tuan, boleh satu lagi cerita. Pukul 9 saya berhenti, jangan risau. Pukul 9 saya berhenti. Sebab jam dekat depan kan, nampak jam. Cerita terakhir, tuan-tuan, iaitu tentang satu bukit, yang mana bukit ini dipanggil Bukit Syurga. Kata Nabi SAW, wa huwa min jibalil jannah. Ini bukit daripada bukit-bukit syurga. Tuan-tuan, bukit yang dekat-dekat dengan kita, bukit apa? Batu Pahat itu bukit apa? Bukit Syurga. Bukit Syurga tak masuk syurga kan? Tak masuk syurga.
Bukit lain tak masuk syurga, tapi bukit ini dapat pengiktirafan daripada Nabi SAW, bukit ini akan dibangkitkan dalam syurga. Maknanya special. Sebab tu tuan-tuan kalau pergi Madinah, jangan sampai tak ziarah Uhud tu, ziarah ahli syurga tu. Cuma sekarang ni payah sikit lah nak memanjat pokok, nak memanjat ke atas ni payah. Sebab tu dah dipagar. Bulan depan ni kalau kita pergi daripada arah Maidan Syuhada tu, dah dipagar. Kalau tuan-tuan nak naik atas bukit ni, pergi naik teksi, cakap nak pergi naik Bukit Uhud, dia akan bawa daripada belakang, ada tempat peranginan, kawasan padang lapang. Padang tu atas Bukit Uhud. Boleh kita bersia-sia kat situ. Naik Bukit Uhud adalah salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi kata apa waktu melintas Bukit Uhud? Nabi kata, "Hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh." Ini bukit, dia cinta kepada aku dan aku cinta kepadanya. Masya Allah. Kita mungkin cinta pada Nabi, belum tentu Nabi nak cinta kita. Belum tentu sungguh-sungguh kita cinta Nabi. Tapi ini punya bukit tuan-tuan, memang telah dicop. Ini bukit yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana bukit dah jatuh cinta kat Nabi ni? Pelik tuan-tuan cerita ni. Tuan-tuan tak payah pelik. Nabi SAW disebutkan oleh Sayyidina Ali waktu temankan Nabi berjalan pada pasir. Setiap pokok yang jumpa Nabi, semuanya bagi salam. Setiap bukit yang jumpa Nabi, bagi salam pada Nabi. Setiap batu-batu yang Nabi jumpa, semuanya bagi salam pada Nabi. Jadi adik takut tak adik kalau pokok bagi salam balik masjid? Naik motor, Assalamualaikum. Siapa yang bagi salam pokok? Tuan-tuan jangan terkejut lah. Sebab tak mustahil. Ini berlaku pada zaman Rasulullah. Pokok boleh bercakap kepada Nabi SAW, dan bukit juga bercakap kepada Nabi SAW. Satu peristiwa tentang Nabi SAW naik Bukit Uhud. Nabi panjat Bukit Uhud bersama dengan 3 orang para sahabat, Abu Bakar, Umar, Osman, memanjat Bukit Uhud. Ini Bukit Uhud. Kenapa dipanggil Uhud? Bukit yang seketul. Seketul. Tuan-tuan biasanya naik bukit, tapi bukan Bukit Uhud. Bukit tu namanya Bukit Jabal Rumat, Bukit Memanah. Tempat berlaku perang Uhud tu. Biasa kita akan naik bukit tu. Bukit tu tak tinggi. Itu bukit depan Bukit Uhud namanya Jabal Rumat, Bukit Memanah. Bukan Bukit Uhud. Jadi kalau tuan-tuan nak nampak fadilat macam Rasulullah panjat Bukit Uhud, pergi tempat lain. Naik taksi, pergi tempat lain. Okey? Baik. Jadi ketika Nabi memanjat bukit ini bersama dengan 3 orang sahabat, apa yang berlaku? Farajafa bihim. Ini perkataan farajafa bihim, apa yang dilakukan oleh Bukit Uhud. Bukit Uhud tiba-tiba bergegar. Bukan kuatlah, kalau gempa bumi tu kuat sangat, dia bergegar. Bergegar. Pasal apa bergegar? Itu persoalannya. Bila kita bincang, para ulama bincang, apa sebab Bukit Uhud bergegar ni? Kan? Sehingga Nabi terpaksa menenangkan dia, macam Nabi menenangkan pokok kurma tadi. Nabi tenangkan, wahai Uhud, usbud. Faqala Nabi SAW, usbud Uhud, usbud. Tenang Uhud, tenang. Relax, tenang. Fa innama alaika nabiyyun, sesungguhnya sekarang ni aku ada bersama dengan kau. Aku bersama dengan kau ni wahai Uhud. Was-Siddiq, dan Abu Bakar As-Siddiq juga bersama dengan kau sekarang ni. Wasyahidan. Ini dia tadi ni. Cerita siapa? Sayyidina Umar yang telah dijamin oleh Rasulullah akan mati syahid. Disebut syahidan, bukan Syahidan Kasim tuan-tuan. Ini syahidan. Syahidan, 2 orang yang mati syahid. Maknanya apa? 2 orang siapa? Umar, Uthman. Nabi dah bagi tahu engkau berdua akan mati syahid. Mati dibunuh. Okey, dia dua-dua ni, Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar, mati dibunuh. Lalu seraya mendengar ucapan Nabi ini, Bukit Uhud kembali tenang, relax. Tuan-tuan, persoalan saya, kenapa dia tiba-tiba bergegar macam itu? Apa tanda dia? Ini pelik sikit kan? Bukit Uhud bergegar. Kalau kita naik Bukit Sorga tu bergegar, lari kita tuan-tuan. Tapi ini tuan-tuan sebenarnya adalah satu special yang telah berikan kepada Bukit Uhud. Dia mampu untuk merasai sesuatu perasaan yang kita juga kadang-kadang rasa. Bila kita rasa jantung kita berdegup laju, bila? Akak-akak waktu nikah lu berdegup jantung laju kan? Masa nak nikah tu, hari pernikahan, lagi-lagi waktu nak salam, dia punya duduk laju betul. Pasal apa tu? Gemuruh. Tahu gemuruh? Itu perasaan tu. Kita masa mula-mula nak masuk Minang kan, kenal-kenal dah tu, mula tengok jauh je, tak berdegup lagi. Jadi dapat lalu dekat, dia punya berdegup. Pasal apa? Ada orang yang kita sayang.
dekat-dekat kita. Sama juga buka Uhud. Dia rasa perasaan tu tuan-tuan. Ini Rasulullah ni, aku sayang Rasulullah ni. Dia rasa berdegup jantung dia, bergegar bukit tu tuan-tuan. Itulah tanda cinta Bukit Uhud kepada Rasulullah SAW, sehingga dia dijamin oleh Rasulullah akan dibangkitkan sebahagian daripada bukit-bukit syurga kerana dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jadi macam tuan-tuan, boleh saya sengaja bawa cerita yang bukan orang. Kalau cerita orang, ramai para sahabat Nabi semua cinta Nabi, ceritanya banyak. Bawa dua cerita pasal dia bukan orang. Tapi bukan orang pun boleh cinta Nabi. Kalau kita ni orang tak boleh cinta Nabi, teruk sangat kita tuan-tuan. Kalau bukan orang boleh jatuh cinta pada Rasulullah dan masuk syurga, kita ni orang yang ada akal fikiran, dengar selalu tentang Nabi, berselawat dalam setiap sembahyang kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setiap solat kita tu, perasan tak kita sedang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau waktu selawat tu kita perasan yang kita sebut tu nama Nabi, maknanya ada perasaan. Tapi kalau kita nyebut sekadar nyebut dalam solat kita, itu menggambarkan tuan-tuan, Nabi sebenarnya tak ada dalam hati kita. Jadi cuba kita dapat muhasabah bila kita sembahyang. Waktu sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adakah nama itu betul-betul ada dalam hati kita? Itu muhasabah yang kita kena buat sama-sama supaya tuan-tuan sebelum terlambat untuk mencintai Nabi ni tuan-tuan, maka kita ada masa yang untuk kita berubah. Tuan-tuan, kita didik hati kita untuk kita kenal Nabi ini dan kita mencintai Nabi ini. Dan di antara tanda kita cinta kepada Nabi ini tuan-tuan adalah kita mengikuti segala suruhan Nabi ini dan kita meninggalkan segala larangan yang disuruh untuk ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saya mohon maaf tuan-tuan kalau ada terkasar bahasa dan kata-kata saya, tuan-tuan. Saya mohon maaf juga yang keduanya kalau terlebih masa. Saya mohon maaf tuan-tuan, takut kambing ni sejuk tuan-tuan Tapi tak apa tuan-tuan, insya-Allah kambing tak sepenting Nabi yang sedang kita cerita sekarang tuan-tuan. Jadi insya-Allah moga-moga tuan-tuan kita akan berjumpa lagi pada lain kesempatan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada malam ini ya Allah, kami menadah tangan kepadamu ya Allah, agar kau kurniakan kepada kami ya Allah perasaan, ya Allah, satu perasaan mencintai Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Campakkanlah rasa cinta dalam hati kami ya Allah, supaya kami mampu merasai kemanisan mencintai Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Bangkitkanlah kami ya Allah bersama dengan orang yang kami cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syurga-Mu nanti ya Allah, dalam kehidupan yang kekal abadi. Matikanlah kami ya Allah dengan mati yang husnul khatimah ya Allah, dan jauhkanlah kami daripada segala fitnah dunia ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bantulah sahabat-sahabat kami ya Allah yang sekarang ini berada di Palestin ya Allah, yang sedang dalam perjalanan mempertahankan agama mereka ya Allah, dan tanah air mereka ya Allah. Kau hapuskanlah musuh-musuh mereka ya Allah, kau musnahkanlah musuh-musuh mereka ya Allah, kau hancurkanlah ya Allah musuh-musuh mereka ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله.